So kita tengok pembezaan peringkat pertama. So pembezaan peringkat pertama ni kita guna formula untuk membuat pembezaan. Tak perlu buat cara yang susah macam kelas sebelum ni. Kita buat pembezaan menggunakan prinsip pertama yang susah payah tu. Okay? Tak perlu guna cara tu. Cara pembezaan peringkat pertama di sini ialah pembezaan dengan menggunakan formula secara terus. Senang saja. Okay, kita tengok formula dia. Okay, so kita tengok, inilah dia. Nombor 1. Diberi Y sama dengan AX kuasa N. Atau Fx sama dengan Ax kuasa N. Terbitan pertama ialah, terbitan pertama maksudnya buat pembezaan peringkat pertama. Maksudnya buat pembezaan satu kali. Ya. So, kamu perlu ingat, kalau soalan kita beri soalan dalam bentuk Y sama dengan sesuatu, kita buat pembezaan, kita tulis dy over dx. Okay. So, kalau soalan kita dia beri kita fungsi fx sama dengan sesuatu, bila kita buat pembezaan, kita tulis dalam bentuk ini, f prime of x. Okay. So, macam tu lah. Okay. Cara tulis dia lain, tapi formula dia sama saja. Konsep dia pun sama. Okay, so tengok contoh. Kalau y kita sama dengan ax kuasa n, pada akhirnya kita tulis dy dx. Kalau diberi fungsi fx, lepas tu kita tulis f prime x. So kita tulis dalam bentuk lain, tetapi cara dia sama. Okey, kita tengok cara dia. Untuk membuat pembezaan, caranya mula-mula n ni kita pindah ke depan. Kuasa pindah ke depan. Tengok sini. N sudah pindah ke depan dan darab dengan A. Selepas tu kuasa n menjadi n tolak 1. So kita perlu buat dua langkah saja. Langkah pertama, kuasa n yang diberi kita pindah ke depan. Langkah kedua, kuasa n tu kita tolak 1. Okay. So kalau dia beri soalan dalam bentuk fx sama dengan ax kuasa n, langkah dia sama saja. Hanya cara tulis dia lain, tapi formula dia sama. So maksudnya langkah pertama, kuasa n tu pindah ke depan. Langkah kedua, kuasa n tu tolak 1. Okay, saya bagi contoh. Contoh ini. Soalan A ni. So, langkah pertama, kuasa ni pindah ke depan. Bila pindah ke depan, darab dengan 5. 4 darab 5. 20. Jadi 20. X. Kuasa 4. 4 tolak 1. Jadi 3. So dia ada dua langkah. Langkah pertama, 4 pindah ke depan. Langkah kedua, 4 kuasa 4 tu kamu tolak 1, dapat 3. Tulislah 3 secara terus. Dan dekat depan ni kamu perlu tulis, depan ni tulis dy dx. Kalau sini y, kamu tulis dy dx. Dy dx. So itu cara untuk membuat pembezaan peringkat pertama. Senang saja. Satu langkah sudah siap. Dia tak macam kelas sebelum ni. Nak buat pembezaan dengan prinsip pertama tu banyak langkah. Lepas tu pada akhirnya dapat ini juga. Okay, so itu kelas sebelumnya. Yang saya sudah cakap, pembezaan prinsip pertama dia jarang tanya dalam peperiksaan. So inilah yang tanya dalam peperiksaan. Senang saja, tapi markah pun sikit lah, 1 markah saja. Okay, so kita tengok contoh lagi. Kadang-kala dia beri
soalan kita dalam bentuk fx. Ingat kalau dia beri soalan dalam fx, kita nak buat pembezaan, kita tulis f prime x. Ada satu koma di atas tu, f prime x. Okay, so kita tulis f prime x. So nak buat pembezaan f prime x. Okay. Kita ada satu masalah di sini. Formula kita, kalau kita tengok, dia ax kuasa n. Tapi kalau saya tengok ni x dia di bawah. Itu masalah dia. X di bawah. So kita perlu selesaikan masalah ni dengan cara pindahkan x kuasa 2 ke atas. Okay. Biarlah dia di sebelah dengan A, sebelah dengan nombor, mesti di sebelah, jangan di bawah. Kalau di bawah, dia belum sedia lagi untuk buat pembezaan. Okay. Kita perlu tukarkan dia dengan cara ni, 3x kuasa negatif 2. Kita pindahkan x kuasa 2 ke atas, dia jadi x kuasa negatif 2. Okay. Bila x ni terletak di sebelah kanan dengan nombor, kita sudah bersedia untuk guna formula ini. Okay, formula ini, di mana kuasa tu boleh pindah ke depan. Kuasa kita negatif 2 sekarang. Kuasa ni boleh pindah ke depan, darab dengan 3, so dapatlah negatif 6. Lepas tu kuasa negatif 2 tu jadi negatif 3. Kena tolak 1. So itulah dia. So kalau x kita di bawah, kita naikkan dia ke atas, dan kuasa tu jadi kuasa negatif. Selepas tu baru kita buat pembezaan. Okay. Selepas buat pembezaan, kita dapat kuasa negatif. Biasanya kita akan pindahkan ini ke bawah semula. Kita naikkan untuk buat pembezaan. Selepas buat pembezaan, kita pindah balik ke bahagian bawah. Dapatlah ni sebagai jawapan akhir. Okay, itu jawapan akhir kita. Okay, so saya beri lebih contoh lagi. Contoh, kalau kita diberi, okay, contoh, kalau kita diberi 3/2 x kuasa 2. Tadi cakap x kuasa 2 tu kena naik ke atas. Okay, so caranya, bila kita naikkan x kuasa 2, 2 di depan tu tak perlu naik. Macam ni, 3/2, 2 tak perlu naik. Hanya x kuasa 2 yang naik. Jadi x kuasa negatif 2. Okay, so selepas tu, kita baru guna formula yang kita belajar tadi. Ini A, ini X, ini kuasa N. Ax kuasa N. A kita ialah 3/2. Sekarang kita boleh buat pembezaan berdasarkan formula tadi. Langkah pertama, kuasa N. Kuasa N kita negatif 2. Pindah depan. Darab dengan 3/2. Dapat negatif 3. Langkah kedua, kuasa N ni kita tolak 1. Kuasa N tolak 1 jadi negatif 3. Jadi negatif 3. Lepas tu negatif 3, X kuasa negatif tu pindah balik ke bawah. Macam tu. Okay. So itu cara kita guna formula pertama dan 3 contoh. Ada 3 contoh. Okay. So kita sambung lagi. Kadang-kala dia beri soalan dalam bentuk ni, cara menulis yang lain. Bezakan AX kuasa N. D over DX ni bezakan. Bezakan AX kuasa N. So apa yang kita nak buat? Sama saja. Macam tadi, kuasa N pindah ke depan. Darab dengan A.
Lepas tu kuasa N ni tolak 1. Okay, sama saja. So, dari sini kita nampak 3 bentuk lah. Bentuk pertama, dia beri Y sama dengan sesuatu. Bentuk kedua, dia beri Fx sama dengan sesuatu. Dan kita buat pembezaan, dapat dy dx atau f prime x. Ini bentuk ketiga. Dia beri d over dx, ax kuasa N. Apa yang kita nak buat? Sama saja, buat pembezaan. Pembezaan maksudnya kuasa pindah ke depan dan kuasa ni tolak 1. Okay, so kita tengok contoh lagi ya. Soalan C ni. Contoh C di sini. Bila kita nampak d over dx ni, maksudnya kita nak buat pembezaan. Nak buat pembezaan maksudnya kuasa tu kena pindah ke depan. Apa kuasa ni? Kuasa x ni 1. X kuasa 1. Kalau tak nampak apa-apa nombor di situ, maksudnya ini kuasa 1 lah. X kuasa 1 pindah depan. 1 darab dengan 8, dapatlah 8. Lepas tu, kuasa kita ni, kuasa 1 kita ni, kena tolak dengan 1. 1 tolak 1 jadi kosong. Dapat ni. Dan kita perlu faham, X kuasa kosong, X kuasa kosong ialah 1. So, dapatlah 8. Dapatlah 8. Okay, dari sini, kita perlu tahu, kalau kita ada sesuatu dengan X kuasa 1 saja, dy dx kita ialah A. Contohnya, 8x. Selepas membuat pembezaan, dapat 8. Secara umum, kalau kita ada AX, selepas buat pembezaan, dapat A. So, ini kalau kita tahu ini secara terus, ia membantu. Kita boleh buat dengan cepat lah. Okay. Saya beri satu contoh lagi ya. Kalau kita ada soalan Y sama dengan katakan Y sama dengan 3. dy dx ni macam mana? So kamu bayangkan dengan cara ni ya. Okay. Kalau kita ada X kuasa sesuatu, senang lah. X kuasa tu boleh pindah depan. Sekarang X pun tak nampak. Macam mana nak buat? Kita perlu wujudkan X. Kalau dia tak beri apa-apa X di sini, kita perlu wujudkan X. Macam mana nak wujudkan? Kita perlu tahu X kuasa kosong ni ialah 1. Saya wujudkan X kuasa kosong, saya tidak mengubah nilai dia. Maksudnya macam ni ya. Saya katakan saya tak mau tulis ini dulu. Okay. So, macam ni. Soalan bagi kita Y sama dengan 3. Kita boleh tukarkan dia kepada Y sama dengan 3X kuasa kosong. X kuasa kosong nilai dia 1 lah. Dia macam 3 darab 1 lah. Masih 3 lah nilai dia. Kita tak tukar soalan. Kita tak tukar nilai soalan. Dia masih 3. Kita hanya wujudkan X kuasa kosong untuk menyenangkan kita menggunakan formula pembezaan tadi. So, sekarang X kuasa kosong sudah wujud. Dan kalau ikut formula pembezaan, langkah pertama, kuasa pindah depan dan darab. Kosong darab 3 dapat kosong. So, 0x kosong tolak 1. Kalau kita ikut formula betul-betul macam ni lah. Okay. Kuasa kosong ni pindah depan. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kuasa ni tolak 1. Itu kita ikut formula betul-betul. Kita dapat ni. Tapi kosong darab apa pun pada akhirnya kosong juga. Kosong juga. So, apa yang saya cuba cakap di sini ialah, kalau kita ada A sahaja,
X pun tak nampak. Pada akhirnya dia akan jadi kosong. Jadi kosong lah. Contohnya kalau Y kita sama dengan 4 dy dx kosong. Kalau Y kita sama dengan setengah dy dx kosong. Kalau Y sama dengan negatif 3 tak nampak X, dy dx kosong. So cepatlah, tak perlulah susah-susah nak wujudkan X kuasa kosong, lepas tu pindah kosong ke depan, lepas tu kosong darab ini semua jadi kosong. Macam banyak kerja ni. Ini lagi cepat. Lagi cepat lah. Okay, so ini shortcut. Okay, so dari sini saya boleh buat satu kesimpulan. Kalau kuasa kosong ini formula dia. Kalau kuasa 1 formula ni. Kalau kuasa bukan kosong dan bukan 1, kita guna balik formula tadi itu. Formula tadi itu Y sama dengan AX kuasa N, dy dx sama dengan NAX N tolak 1. So, kalau dia kuasa kosong dan kuasa 1, cadangan saya guna shortcut. Shortcut macam ni. Kalau dia bukan kosong, bukan 1, gunalah cara asal tadi. So, ada 3 keadaan. Okay, so kita tengok So 3 keadaan sudah dijelaskan. Kita tengok satu contoh lagi. Ini 5 punca X. Punca X ni kuasa berapa? So kamu perlu ingat punca ni kuasa dia setengah. 5x kuasa setengah. Punca kuasa setengah. Kuasa setengah ni dia bukan 1, bukan kosong. Kalau bukan 1, bukan kosong, kita gunalah cara ni. Pindahlah kuasa ke depan, lepas tu kuasa kita tolak 1. Okay, so kita buatkan dy dx. Setengah pindah ke depan. Setengah darab 5 jadi 5/2 X. Setengah ni tolak 1 jadi negatif setengah. Itulah 2 langkah yang kita bincang tadi. Kuasa pindah depan, kuasa tu tolak 1. Tapak ni. Dan biasanya kalau kuasa kita negatif, kita tak sedap nampak ini sebagai jawapan akhir. Dan biasanya kita pindah dia ke bawah dan negatif tu hilang. Bila negatif tu hilang, kita dapati kuasa setengah ni punca. So kita tukar balik dia ke punca. Macam ni. Okay. Dan saya sudah tunjuk banyak contoh di sini. Kamu cuba tengok secara umum macam ni Kalau soalan dia tak sedia lagi untuk kita buat formula pembezaan, kita tukar sedikit. Jadi dia X kuasa sesuatu. Dan sini kita masih tulis Y Maksudnya kita belum buat pembezaan lagi. Pembezaan mula bila kita pindahkan kuasa ke depan dan darab. So bila kita mula dengan langkah tersebut, kita tulis di sini dy dx. Kita tulis dy dx bila kita pindah kuasa ke depan. So sama juga tengok macam ni Sini fx 3/x kuasa 2. Ini belum sedia lagi untuk buat pembezaan. Kita perlu pindahkan x kuasa 2 ke atas. Dia jadi x kuasa negatif 2. Kita masih guna fx untuk ini.
kita tukar dia ke f prime x bila kita pindahkan kuasa ke depan. Dan darab dengan 3. So, jadi negatif 6. So, sini kita mula f prime x. Maksudnya kita sudah buat pembezaan. So, itu pun kita kena tengok betul-betul. Macam mana kita nak mula tulis dy dx dan f prime x bila kuasa kita pindah ke depan. Okay. So, kita sambung sikit lagi. Tengok apa yang dia beri di sini. Nombor 2. Case khas. Apabila n sama dengan kosong. N sama dengan kosong. N sama dengan kosong. Maksudnya y sama dengan a. Iaitu satu pemalah. Maka dy dx sama dengan kosong. Kita sudah bincang ni. Inilah dia. Kuasa kosong. Kuasa kosong. Dy dx kosong. Okay. So, sudah bincang. Nombor 3. Kalau kita ada y sama dengan fx tambah gx, dy dx sama dengan f prime x tambah g prime x. So, contoh. Nombor 3 ni. Saya bagi satu contoh. Nombor 3 ni. Okay, contoh. Y sama dengan 4x kuasa 3 tolak 3x kuasa 4. 3x kuasa 2 tambah setengah x tolak 5. Okay. So, kalau ikut maklumat di sini, apa yang kita nak buat ialah, kalau dia beri kita satu sebutan, tambah atau tolak dengan satu lagi sebutan di belakang, apa yang kita nak buat ialah kita buat pembezaan sebutan demi sebutan. Fx kita bezakan dulu, lepas tu gx kita bezakan kemudian. So, keadaan di sini pun sama. Kalau kita diberi satu sebutan, tolak dengan satu sebutan, tambah dengan satu sebutan, dan tolak dengan satu sebutan, apa yang kita nak buat ialah kita buat pembezaan satu demi satu atau sebutan demi sebutan. So, macam ni, dy dx sama dengan 4x kuasa 3. Kita buat pembezaan dulu. Okay. Kalau kita tengok kuasa dia kuasa 3. Kuasa 3 bukan kosong, bukan 1 guna cara ni. Kuasa pindah depan 3 darab 4 jadi 12 x kuasa 2. Kuasa kena tolak 1. Okay. Sebutan kedua sama juga. Kuasa 2 ni pindah depan. Darab dengan 3. Jadi 6x. Kuasa 2 tu kena tolak 1. Tinggal kuasa 1 pada akhirnya. Setengah x. Setengah x ni, ingat, ini ada shortcut. Sebab ini x kuasa 1. Kuasa 1 shortcut. Ax jadi A. Setengah x jadi setengah. Ada shortcut. Okay. 5 ni. 5 ni tak ada x. Tak ada x maksudnya x kuasa kosong. Okay. So, ada shortcut. 5 jadi kosong. So, ini 5 jadi kosong. Kosong tak perlu tulis lah. Tulis tolak kosong pun tak bermakna. So, biarlah macam ni sebagai jawapan akhir. Okey. So, itulah cara kita nak guna 3 formula di situ. Dan kita teruskan. Okay, kita tengok lebih contoh lagi. Bahagian B ni. Cari terbitan pertama. Terbitan pertama maksudnya kita buat pembezaan sebanyak 1 kali. Okay, so dy dx. Kalau dia beri y, kita buat dy dx. Kuasa pindah depan 2 darab 4, 8. Langkah kedua, kuasa tu tolak 1. 2 tolak 1, tinggal 1. 1 tak perlu tulis lah. Kita tulis 8x saja.
3x ni, x ni kuasa 1. Ingat kuasa 1 ada shortcut. So kalau tak ingat, saya tulis di sini. Kuasa 1 y sama dengan ax, dy dx sama dengan a. Ada shortcut. Kuasa 1. Kuasa kosong pun ada shortcut. Y sama dengan a, dy dx sama dengan kosong. Okay. 3x shortcut kuasa 1 tu rujuk kepada kuasa 1 tu, shortcut dia, dan 3x jadi 3. Macam tu lah. Okay. So kita boleh buat pembezaan satu demi satu. Kalau kita diberi sebutan macam ni, satu demi satu. Syarat dia sebutan ni perlu tambah atau tolak dengan sebutan yang lain lah. Kita boleh buat satu demi satu. Kalau dia darab tak boleh. Kalau dia darab tak boleh. Contohnya kalau kita ada macam ni, 4x kuasa 2 darab dengan 3x ni, kamu tak boleh buat, saya buat satu demi satu lah. Cikgu cakap satu demi satu. Buat macam ni, 4x kuasa 2 jadi 8x, 3x jadi 3. Buat macam ni jadi 24x. Sudah salah. Cara yang kita sebut tadi ni, sebutan demi sebutan, cara ni boleh digunakan bila sebutan tu ada tambah atau tolak di tengah-tengah. Kita boleh buat tambah atau tolak di tengah-tengah. Kita boleh buat pembezaan satu demi satu. Buat ini dulu, lepas tu buat ini. Kalau dia darab, tak boleh buat macam ni. Tak boleh buat pembezaan satu demi satu. Kalau tak boleh buat macam tu, macam mana kita nak buat? Kita kena buat macam ni. Kalau dia darab, kita darabkan dia dulu. 4 darab 3, 12x kuasa 3. Darabkan dia dulu, lepas tu baru buat pembezaan. 3 darab 12 jadi 36x kuasa 2. So ini baru betul. Okay. So kita tengok lagi. Tengok B ya. B ni fx sama dengan 7x tolak 3x kuasa 2. Dari sini kita ada satu sebutan tolak dengan satu lagi sebutan di belakang. Kita boleh buat pembezaan satu demi satu. Jangan lupa kita diberi fx, kita tulis f prime x. Prime ini kita panggil prime. F prime x. Okay, so cara nak tulis 7x, bila kita bezakan ada shortcut. 7x ni kuasa 1, 7x jadi 7. Ada shortcut lah. Gunalah shortcut 7. Itu 3x kuasa 2 kena guna cara biasa. Kuasa pindah depan darab dengan 3. 2 darab 3 jadi 6x. Kuasa 2 jadi kuasa 1. Kuasa 1 tak perlu tulis lah. Macam tu jawapan akhir. Okay, tengok lagi C. D over dx ni maksudnya buat pembezaan. Okay, dan kita boleh buat sebutan demi sebutan lah, sebab dia tolak di situ. Okay, 6x kita bezakan jadi 6. 4 tu ada shortcut. 4 tu tak ada kuasa. Tak ada kuasa maksudnya kuasa kosong. Kuasa kosong kita guna formula ini. Kuasa kosong jadi kosong. Okay, so yang bawah ni sama juga. 4 ni kuasa kosong. Bezakan dia jadi kosong. Okay, jadi kosong lah. So hanya ini meninggalkan 6. Ini selepas buat pembezaan jadi kosong. Okay, so itulah formula untuk membuat pembezaan. Okay, so kita ada rumus lain lagi. Okay, bukan satu saja rumus lah. So kita ada lagi. Okay,
So kita tengok dulu lebih banyak contoh di sini. Cari nilai terbitan pertama pada nilai X yang diberi untuk setiap fungsi yang berikut. Dia bagi satu fungsi, selepas tu dia beri kita X sama dengan 1. Okay. So apa yang kita nak buat di sini ialah kita buat pembezaan dulu. Lepas tu baru kita ganti X ke dy dx atau f prime x. Kita buat dua langkah. Pembezaan dulu, selepas tu ganti x. Kita tak boleh ganti x dulu Tak boleh ganti x lepas tu buat pembezaan Kalau kita buat macam tu nanti semua jadi kosong. Okay, kita baru buat pembezaan dulu. Dy dx. Sebutan demi sebutan. 2x kuasa 3. Kuasa pindah depan. 3 darab 2 jadi 6. 6x kuasa 2. 5x kuasa 2. Pindah kuasa ke depan. 2 kali 5 jadi 10. Kuasa 2 jadi 1. Macam tu. Selepas kita buat pembezaan, baru kita masukkan 1. 6, 1 kuasa 2, 10 kuasa 1. Dapatlah negatif 4. Okay. So itulah dia negatif 4. Bila kita dapat negatif 4 dia ada maksud di belakang dia. Kita perlu tahu sedikit maksud dia. Saya cuba jelaskan negatif 4 ni mewakili apa. Okey, kita tengok. Saya cuba lukiskan graf ini. Y sama dengan ni. Okey, so kamu tengok macam mana. Y sama dengan 2x kuasa 3 tolak 5x kuasa 2. Saya faktorkan x kuasa 2. Dan saya lukiskan graf dia. Macam mana nak lukis graf? Tak perlu faham sangat. Sebab kita pembezaan ni bukan untuk kita fahamkan graf. So graf ni untuk kamu rujuk saja. Okay, graf dia macam ni. Kenapa macam ni tak perlu tahu buat masa ni. Okay, so kalau apa yang kita nak tahu ialah kita nak tahu negatif 4 tu apa maksud dia. Okay, macam ni graf kita. Sini kosong, sini 5/2. Okay, so ini graf kita. Dan kita buat pembezaan dy dx dan kita masukkan x sama dengan 1 dan kita dapat negatif 4. Negatif 4 tu apa dia? Kita perlu tahu. Sebab kita belajar pembezaan kan, kita perlu tahu. Negatif 4 ni ialah kecerunan graf pada nilai x sama dengan 1. Maksudnya macam ni. Bila x sama dengan 1, dia lebih kurang di sini. 1 di sini Kita pindahkan titik ni ke graf kita. Dia lebih kurang di situ. Dan kita buat satu garis lurus. Kita panggil ni tangent. Ini garis ni kita panggil tangent Dan kecerunan tangent ni negatif 4. Kecerunan. Maksudnya M dia sama dengan negatif 4. So kita buat pembezaan dan masukkan X. Apa yang kita dapat ialah kecerunan tangent. Kecerunan garis lurus yang berwarna biru tu. Itulah maksud dia. Okay. Kecerunan Okay, kita tengok lagi. F prime X. Buat pembezaan Okay, kita ada 4. Nak bezakan 4 ni ada shortcut. Shortcut dia kuasa kosong tu. Okay, kuasa kosong. Tengok lagi. 4 ni 4 bezakan jadi kosong. Okay, so sini pun sama.
kita boleh buat sebutan demi sebutan sebab dia tolak. Tambah atau tolak, kita boleh buat satu demi satu. Okay. Bezakan 4 jadi kosong. Bezakan negatif 7x jadi negatif 7. Shortcut juga. Ini bawah kuasa 1. Kuasa 1 yang kita belajar tadi. Ya ni. Negatif 7x bezakan jadi negatif 7. Okay. So sini pula x kuasa 2. X kuasa 2 guna cara biasa lah. Kuasa pindah depan jadi negatif 2x. Kuasa 2 tu tolak 1 lagi, tinggal kuasa 1. Macam tu. Sudah siap pembezaan. Selepas tu kita masukkan 3 ke dalam. Masukkan 3, kita kirakan dapat negatif 13. Negatif 13 tu apa? Kecerunan. Okay, kecerunan. Kecerunan bila x sama dengan 3. Kita tak nampak sebab saya tak lukiskan graf dia. Kalau saya lukiskan, kamu akan nampak. Okay, so dia melambangkan kecerunan graf pada nilai x sama dengan 3. Okay, so kita tengok lagi. Okay, inilah dia bahagian D. Tadi saya sudah tunjuk satu contoh di mana bila kita buat pembezaan kan, bila kita nampak darab kita tak boleh buat pembezaan dulu. Kita perlu darabkan dulu atau kembangkan dulu. Okay, so kembangkan lah ni. Ini darab ini darab ini darab ini darab ini. Okay, kita kembangkan dulu. Kita dapat, sebab tak cukup luang sangat lah, 2, okay, 3x kuasa 2 tolak 12x tambah 1x jadi tolak 11x tolak 4. Saya kena kembangkan dan kira dalam otak secara terus dan dapat ini. Selepas kita kembangkan, kita dapat ini dan kita buat dy dx selepas kita kembangkan. Okay. So 3x kuasa 2 tu buat macam biasa. Kuasa 2 darab dengan 3 jadi 6x. 6x. 11x tu itu bawah kuasa 1. Ada shortcut tadi ya. Negatif 11x jadi negatif 11. Negatif 4 ni bawah kuasa kosong tadi. So dy dx tu jadi kosong. Okay. So pada akhirnya kita dapat ni 6x tolak 11. So ingatlah, kalau kita boleh darab, kita darabkan dulu. Selepas darabkan baru kita buat pembezaan. Sama juga soalan B. Kita ada bahagi di situ. Kalau ada bahagi, kita bahagikan dulu. Okay. Jangan buat pembezaan dulu. Bahagikan dulu. Macam ni. 5x kuasa 3 bahagi x. 7x kuasa 2 bahagi x. So, kita bagi x dulu. Dan kamu akan dapati saya masih tulis fx. Sebab saya belum buat pembezaan lagi. Saya hanya ringkaskan soalan. Sediakan soalan dalam bentuk tertentu. Macam ni. 5x kuasa 2, 7x. So, sudah bersedia untuk guna formula pembezaan. Baru kita tulis f prime x. So, 5x kuasa 2 nak bezakan macam formula biasa lah. Kuasa pindah ke depan. 2 pindah ke depan kali dengan 5 dapat 10x. Kuasa 2 tu tolak 1 tinggal 1. 1 tak perlu tulis lah. Okay. So sebutan kedua tu 7x. Bezakan 7x dapat 7. Dapat 7 lah. Sudah. Okay. Dan bahagian C ni
bahagian sini darab. Kalau ada darab, kita darabkan dulu atau kembangkan dulu. Jangan buat pembezaan dulu. So kita perlu faham ini punca ni kuasa setengah. So 3x kuasa setengah kena darab dengan ni dan ini. Dia jadi 3x 3/2. So apa yang berlaku di sini ialah kita tambahkan kedua-dua kuasa tu. Okay. Maksudnya ini kuasa setengah, ini kuasa 1. Bila kita darab, kita tambahkan kuasa dia. Dulu pun sudah belajar ni lah, macam ni. Kalau kita ada A kuasa sesuatu darab dengan A kuasa sesuatu, kita tambahkan kuasa dia. Kita guna formula ni. Dan selepas tu 3x kuasa setengah ni darab dengan 4, jadi 12x kuasa setengah. Macam tu. Dan kita buat dy dx. Okay, sekarang dy dx tu macam biasa lah. Kuasa tu pindah depan, darab dengan 3, jadi 9/2 x. Sekarang langkah kedua, 3/2 tu tolak 1, jadi 1/2. Okay. Yang belakang tu sama. Setengah tu pindah ke depan, setengah kali dengan 12, jadi 6. Dan kuasa setengah tu kena tolak 1, jadi negatif setengah. Dan biasanya kita tak suka jawapan akhir yang ada negatif. Kalau nampak macam tu, kita perlu pindah ke bawah. Negatif hilang, tinggal setengah saja. Dan boleh tukar ke punca. Tak mau punca pun tak apa. Macam ni. Kuasa setengah tu punca. Boleh buat macam ni lah sebagai jawapan akhir. Okay, so ada banyak teknik lah. Formula sama, tapi banyak teknik di belakang dia. Okay, sekarang kita nampak keadaan kedua di sini. Keadaan kedua ni kita panggil dia petua rantai. Petua rantai diguna bila kita ada keadaan macam ni, ada sesuatu dengan kuasa yang sangat besar. Kalau kuasa dia kecil tak apa kan. Contohnya macam ni ya. 2x tolak 1, kuasa dia kecil. Kita kembangkan lah macam tadi lah. Kita kembangkan. Kalau kuasa dia kecil lah, kembangkan. Jadi darab dapat 4x kuasa 2 tolak 4x tambah 1, baru kita bezakan. Kalau kuasa dia kecil lah, bezakan jadi 8x tolak 4. Tapi kalau kuasa dia sangat besar, nak kembang 5 kurungan macam sangat susah kan. So kita kena guna cara lain yang kita panggil petua rantai. Petua rantai di sini. Petua rantai Y sama dengan FU dan U sama dengan GX. Maka dy dx sama dengan dy du darab du dx. Ya, kalau tengok macam ni, macam tak boleh faham kan. Okay, so kita tengok contoh pada masa yang sama. Okay, contoh dari mana kita dapat U tu? Cara dia, apa yang berada di dalam kurungan, apa yang berada di dalam kurungan, kita jadikan dia U. Inilah yang berada di dalam kurungan. Kita jadikan dia U. Biarkan U sama dengan 2x
tolak 1. Okay, so kita dapat U kuasa 5. U kuasa 5 tu macam nota kita lah. Nota kita dia bagi Y sama dengan FU kan. Inilah dia. Apa yang ada di dalam kurungan kita tukarkan ke U dan kita dapat persamaan pertama. Persamaan kedua, kalau kita tengok nota di bawah ni, persamaan kedua U sama dengan sesuatu. Apakah ni? Inilah dia. Okay, saya tuliskan di sini. Apa yang ada dalam kurungan kita jadikan dia U kan. So inilah U sama dengan GX. Okey. So sekarang kita nak guna petua rantai. Kita perlu cari dy du dulu dan cari du dx. Lepas tu kita darabkan. Okey, nak cari dy du, maksudnya kita nak bezakan ini. Nak bezakan ni dy du. Kenapa kita tulis dy du tak tulis dy dx? Sebab dia ikut sebelah kanan. Kalau sebelah kanan dalam sebutan u, dia jadi dy du. Kalau sebelah kanan sebutan x, bawah dia jadi x, dx. Contohnya ni. Sebelah kanan ni x. So dx di bawah. Dx di bawah. Atas tu dia ikut kiri. Kalau kiri tu y, dy di atas. Kalau kiri tu, sebelah kiri tu u, du di atas. So ingatlah, apa yang kita nak tulis di atas ikut sebelah kiri. Apa yang kita nak tulis di bawah ikut sebelah kanan. So ini pun sama, du ikut kiri, ini dx ikut kanan. So bila kita nak buat pembezaan, cara dia sama saja. Macam tadi, kita ada u kuasa 5. U kuasa 5 nak bezakan, kuasa 5 pindah depan. Langkah pertama, kuasa 5 pindah depan. Langkah kedua, 5 tu tolak 1 jadi 4. Dapatlah dy du. Du dx tu bezakan macam biasa. 2x ni, ini shortcut 2x kuasa 1. Kuasa 1 nak bezakan, ada shortcut, 2x jadi 2. So jadi 2. 1 ni kuasa kosong. Kuasa kosong bezakan jadi kosong. Dapatlah dy du dan du dx. Nak cari dy dx, caranya guna petua rantai, di mana kita darabkan kedua-dua pembezaan tadi itu. Darabkan. Bila kita darabkan, kamu cuba bayangkan. Sebelah kiri ni dy dx. Sebelah kanan tu ada dy di atas, ada dx di bawah. Du ni ada di atas dan bawah, macam boleh potong. Du di atas ni boleh potong dengan du di bawah ni. Selepas potong sebelah kanan jadi dy dx, sama dengan sebelah kiri dy dx juga. So persamaan kita memang seimbang. Okay. Dan kita masukkan dy du tu, kita masukkan 5 u kuasa 4. Du dx tu kita masukkan 2. Darabkan jadi 10 u kuasa 4. Dan selepas tu satu langkah lagi, 10. Okay. U kita ganti balik. U kita sebenarnya 2x tolak 1. Ganti ke sini. 2x tolak 1 kuasa 4. Sudah habis. So itu cara kita nak bezakan dengan petua rantai. Macam sangat rumit, tapi ada cara ringkas.
Cara ringkas ialah petua rantai ni ada satu cara ringkas. Maksudnya kita ingatkan atau hafalkan rumus. Bila kita ada Y sama dengan sesuatu kuasa N, dy dx dia macam ni ya. Langkah pertama, kuasa pindah ke depan. Lepas tu semua ni tulis semula. Langkah kedua, kuasa N tu tolak 1. Dia macam tadi kan. Tadi pun kamu sudah banyak kali dengar saya cakap langkah 1 buat ni, langkah 2 buat itu. Okay? Sekarang macam sama saja. Tetapi dia ada satu lagi langkah. Langkah ketiga. Langkah ketiga, kamu tengok apa yang ada di dalam kurungan, kamu bezakan satu demi satu. Ini langkah ketiga. Bezakan apa yang ada di dalam kurungan. So, apa yang kita dapat bila kita bezakan AX? AX ni kuasa 1 lah. Ada shortcut tadi. AX beza jadi A. Jadi A. Bezakan B. B tu pun ada shortcut. Tadi kita cakap B tu tak ada X lah. Tak ada X maksudnya kuasa kosong. Kuasa kosong ada shortcut. Jadi kosong. So, kita bezakan apa yang ada di dalam kurungan, kita dapat A. Dan selepas tu A ni darab dengan N di depan, jadi AN AX tambah B kuasa N tolak 1. Nah, ini rumus dia. Kalau kita ikut rumus, senang sikit lah. Tak perlu buat banyak langkah ni. Kita cuba bandingkan soalan yang sama. Sekarang saya ikut rumus. Y sama dengan 2X tolak 1 kuasa 5. Saya tak mau guna petua rantai yang banyak ganti ni. Ganti dan ada dua persamaan dan bezakan kedua-dua persamaan, lepas tu darabkan banyak langkah. So, ikut rumus cepat. Macam ni saja. Dy dx. Mula-mula kuasa pindah depan. 5 pindah depan. Tulis semua dalam kurungan. Kuasa 5 tolak 1 jadi kuasa 4. Selepas tu langkah ketiga, bezakan apa yang ada di dalam kurungan. Bezakan 2x tolak 1. Okey, bezakan 2x jadi 2. Bezakan tolak 1 jadi kosong. Hanya 2 saja. 2 ni darab dengan 5 jadi 10. 2x tolak 1 kuasa 4. Sudah dapat. Jawapan pun sama macam tadi. Dan ini sangat cepat. Jawapan sama dengan ni. Sangat cepat. Langkah pun tak banyak. 2 langkah sudah dapat. Tadi tu banyak langkah lah. Ganti U lah. Lepas tu 2 persamaan. Lepas tu kan bezakan 2 persamaan. Lepas tu darabkan. Lepas tu ganti semula. Banyak yang kena buat. Okay? So tapi kamu perlu tahu kedua-dua cara. Kadang-kala dia paksa kita guna petua rantai. Kalau kamu nampak perkataan petua rantai, gunalah cara ni, petua rantai. Kalau dia tak cakap apa, dia hanya suruh kita bezakan, gunalah rumus. Rumus sangat cepat. Semua orang suka rumus. Okay? So, satu contoh lagi. Katakan saya nak guna rumus untuk keadaan yang lain. Dalam kurungan tu bukan AX tambah B. Dia lain. Secara umum fx. Fx ni boleh jadi kuadratik juga. So, bila kita nak bezakan, sama langkah dia. Langkah pertama, N pindah ke depan. Lepas tu semua ni tulis semula. Langkah kedua, kuasa tolak 1.
Langkah ketiga, bezakan apa yang berada di dalam kurungan. Langkah ketiga, bezakan ini. Bezakan tu secara umum, katakan saya panggil f prime x. So secara umum macam ni lah. Okay. So satu contoh, ini contoh terakhir kita pada hari ini. Okay. So soalan 4. Macam mana kita nak guna rumus lah, kamu tengok lah. Y ni X kuasa 2 tolak 2 kuasa setengah. Kuasa setengah. So langkah pertama, kuasa setengah pindah ke depan. Lepas tu apa yang ada dalam kurungan tulis semula. Langkah kedua, kuasa tu tolak 1. Setengah tolak 1 jadi negatif setengah. Langkah ketiga, bezakan apa yang ada di dalam kurungan. Bezakan X kuasa 2 jadi 2X. Bezakan negatif 2 jadi kosong. Tinggal 2X saja. Lepas tu darabkan setengah dengan 2X ni jadi X. X kuasa 2 tolak 2 negatif setengah. So macam ni lah. Tapi biasanya kita rasa tak sedap ada kuasa negatif. So ada kuasa negatif, kita pindah ke bawah jadi setengah. Kalau masih tak sedap dengan setengah, tukar ke punca. Macam ni lah. Okay. So cukuplah untuk hari ini.